Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu majlis ilmu secara online, perbincangan back to basic, isu berkenaan kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada ajaran Islam, syariat Islam. Para penonton, pendengar, jemaah sekalian, mari kita mulakan majlis ilmu ini dengan membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dikasihi sekalian, bagi memulakan ataupun meneruskan program kita, ingin saya imbas kembali berkenaan dengan kitab, iaitu rujukan yang kita guna iaitu 60 hadis yang berkenaan dengan para penguasa. Jadi dalam kitab ini dihimpunkan hadis-hadis bagaimana isu kepimpinan dan pengurusan umat, yang mana ianya bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam hadis-hadis yang dibentangkan ini dia ada ikut tajuk-tajuk dia, dan kita akan teruskan penelitian hadis demi hadis, insya-Allah. Baik, sebagai mukadimah, ingin saya mengajak kita meneliti satu ayat daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31. Temanya, jika kita cinta kepada Allah, maka kita perlu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita perhatikan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Okey, kena Zainal, tolong baca terjemahan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar menyintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Okey, jazakallah khairan. Itulah terjemahan umum. Mari kita perhatikan makna setiap kalimah ni supaya kita dapat menghayatinya dengan lebih mendalam, insya-Allah. Semoga kita dapat kefahaman yang juga lebih luas dan mendalam. Qul, Qul, katakanlah olehmu. Ini perintah kepada Rasulullah SAW supaya memperkatakan perkara ini, bagi tahu manusia lain. In jika kuntum, telah adalah kamu, tuhibbuna, kamu cinta, kamu kasih Allah, akan Allah. Fattabi'uni, fa maka, ittabi'u, ikutlah oleh kamu, ni akan daku. Itu ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhbib, ia cinta atau ia kasih, kum, akan kamu, Allahu, oleh Allah. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk beritahu kepada manusia lain, jika kamu kasih cinta akan Allah, maka ikutlah oleh kamu akan daku. Maksudnya ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah ia kasih kepada kamu ni oleh Allah. Barulah Allah kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, wa dan yaghfir, dia ampunkan, lakum, lam tu bagi, kum kamu, dzunuba, dosa-dosa, kum kamu. Bila Allah kasih kepada kamu,
Allah ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Penting. Jika orang tu dia beriman kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia kasih kepada Allah, maka dia mestilah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, dalam mengatur kehidupan, dalam mengatur hubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan juga mengatur hubungan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Ikut Rasul SAW dalam semua perkara mengenai agama Allah ni. Yuhibbukumullah, ia kasih kepada kamu oleh Allah. Allah juga akan ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu, dan Allah, ghafurun, yang maha pengampun, rahimun, yang maha penyayang. Maka di sinilah kita perlu ambil iktibar. Kehidupan yang kita lalui ini, kita mestilah usahakan supaya ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah, ya, supaya Nabi bagi tahu kat dia orang. Kalau kamu kata kamu kasih Allah, maka kamu semua mesti ikut Muhammad Rasulullah. Tidak boleh orang tu dia kata dia kasih Allah, suka Allah, tapi dia mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu bila sunnah Rasul ini ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Dan kita tahu bila perkara yang wajib kalau tak dibuat berdosa. Ada wajib buat, ada wajib tinggal. Maka untuk itu kita kena mendalami, kita kena ada ilmu untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita meneliti perkara ni, bila kewajipan tu ada fardu ain, ada fardu kifayah, ya. Maknanya fardu ain tu kewajipan setiap individu, dia mesti usaha untuk melaksanakannya. Tak boleh suruh orang lain. Setiap individu kena buat. Kalau fardu kifayah, sebenarnya maksudnya adalah semua orang bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajipan itu. Namun apabila sekelompok orang telah melaksanakannya, maka dah terangkat kepada yang lain. Maknanya perkara itu dah sempurna terlaksana. Maka orang lain tu dah tak dituntut lagi untuk melaksanakannya. Namun selagi kewajipan itu belum selesai, belum terangkat, maka semua orang dituntut untuk berusaha melaksanakannya. Itu adalah fardu kifayah. Maka insyaAllah pada malam ini kita nak meneliti hadis yang seterusnya dalam kitab dengan kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam ni. Apa hadisnya? Sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang kita baca ni juga, insyaAllah. Baik. Kita buka hadis yang berkenaan dengan hadis yang ke-8 daripada kitab tadi. Pokok-pokok hukum syarak. Jadi kalau bahasa Melayu, Indonesia ni begitu terjemahan dia. Kalau bahasa Inggeris dia panggil Principles of Sources of Law. Kita baca yang inilah terjemahan Melayu dulu. Baik, hadis yang ke-8 yang ke-8 lah bahasa kita. Jadi sebelum ni dah banyak hadis-hadis lain yang kita kaji. Maka hari ini mengenai dengan perkara-perkara yang terkait dengan hukum syarak. Pokoknya dari mana, sumbernya daripada mana. Baik, hadis ni berkenaan dengan bagaimana Rasul SAW bertanya kepada seorang sahabat yang ditugaskan untuk menjadi gubernur di Yaman. Baik, kita baca nas dulu. Kaifa taqdi? Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa illam yakun fi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ajtahidu ra'yi. Baik, ini terjemahan umum dia.
Bagaimana caramu memutuskan bila engkau dihadapkan pada sebuah perkara? Muaz bin Jabal, dia menjawab, aku akan memutuskannya dengan kitab Allah. Baginda SAW bertanya lagi, jika engkau tidak menemukannya dalam kitab Allah, cik-cik tak jumpa. Kadang ada, tak perasan, ataupun mungkin waktu tu wahyu belum turun lagi. Maka kalau engkau tak jumpai, tak menemukannya dalam kitab Allah, Muaz menjawab, aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulnya. Nabi SAW bertanya kembali, jika engkau tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah, Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, itu dia nombor hadisnya 21049. Maka mari kita baca sebentar lalu terjemahan bahasa Inggeris. Kita dapat, kita kata apa, cuba mendalami dari sudut bahasa. How will you judge if a case is brought to you? Macam mana dia nak memutuskan satu kes jika perkara itu dibawa kepada dia. Muaz replied, I will judge by the book of Allah, to which the prophets asked, and if you don't find an answer in the book of Allah, Muaz said, then by the sunnah of the messenger of Allah. The Prophet ﷺ then asked, and if you do not find an answer in the sunnah or the book of Allah, to which Muaz replied, he would exert his own opinion, meaning ijtihad based upon the Quran dan the sunnah. Itu dia, itu terjemahan terjemahan bahasa Inggeris tu. Baik, mari kita tengok perkata. Jadi bila kita tengok terjemahan perkata ni, kita pun berusaha untuk belajar bahasa Arab daripada sumber hadis pula. Kuliah yang satu lagi itu, ataupun pendekatan yang tadi, kita belajar bahasa Arab daripada Al-Quran, yang ni daripada hadis pula. Kaifa, bagaimana. How, kaifa, bagaimana. Taqdi, engkau memutuskan. Jadi qadi ni, itu qadi mana orang yang memutuskan satu keputusan, perkara yang dihadapkan kepadanya. Jadi begitulah Rasulullah SAW ketika dia mengutus Muaz bin Jabal, dia tanya kepada Muaz, nanti masa dekat sana nanti macam mana engkau nak memutuskan satu perkara tu, nak memutuskan satu perkara yang dihadapkan kepadanya atau yang ditanya kepadanya, dia kena buat keputusan. Maka kata dia, qala, telah berkata ia, aqdi, aku memutuskan, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Maknanya dia akan merujuk perkara itu kepada kitab Allah, itu Al-Quran. Dan kita tahu waktu itu Al-Quran masih lagi proses penurunan. Maka mungkin dia tidak temui. Itu yang Rasul kata, qala, kata Rasul SAW, fa'in lam yakun, fa'atu, maka in, jika lam tiada, yakun, ia ada, fi kitabillah, dalam kitab Allah. Jadi kalau dia tak temui perkara yang dia nak putuskan tu dalam kitab Allah, dia buat macam mana? Qala, telah berkata dia, fa, maka bi, dengan sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sos pertama yang dirujuk adalah Al-Quran. Jika dia tak temui perkara itu, dia akan merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tahu waktu tu Rasul dah tugaskan dia dan dia akan terpisah jauh
pergi ke Yaman, kan, Rasul di Madinah, maka dari masa ke semasa ada saja wahyu yang turun, ada saja perkara-perkara yang berlaku di Madinah yang Rasul SAW menerangkan, menjelaskan kepada umat, pada para sahabat. Maka bila dia dah pergi ke sana, terpisah jauh. Dia bukan macam kita sekarang ni ada WhatsApp, boleh call dengan telefon, boleh rujuk, dia panggil on time punya information, in time kata on time, current concurrent. Jadi waktu tu terpisah jauh. Maka Rasul kata, fa illam yakun fi sunnati Rasulillah. Fa tu maka in jika lam tiada, yakun ia ada, fi pada atau dalam sunnati Rasulillah, sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak temui jawapan kepada persoalan itu bila kau meneliti as-sunnah. Macam mana? Qala ajtahidu ra'yi. Aku berijtihad, pandanganku sendiri. Maksudnya apa? Ya, dia akan berusaha untuk meneliti perkara ini dan bila tidak ada jawapan yang secara khusus daripada Quran dan daripada Sunnah untuk dia sandarkan, rujukkan, maka dengan pemahaman dan pengalaman dia, dengan dia memberikan pertimbangan dengan apa yang ada pada dia lah, dengan ilmu dan kefahaman tu, maka dia akan buat keputusan. Itu dia ijtihad. Dengan pandanganku. Mana pandangan dia itu pun dengan pemahaman daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah bagaimana seorang sahabat ini menerangkan apa yang dia akan buat bila dia nak memutuskan sesuatu perkara itu. Kita kena faham, perkara ini bukan mestinya perkara yang melibatkan khusumat ataupun pertelingkahan dia sebagai qadi di mahkamah untuk memutuskan suatu hukum saja. Bahkan dalam pengurusan umat lah, apa saja nak mengatur, pasal dia sebagai sebagai gubernur, wali bagi wilayah di Yaman, maka dia dipertanggungjawabkan hal kepimpinan, hal pemerintahan, hal pengurusan umat ataupun kaum atau masyarakat yang ada di wilayah Yaman. Maka kita kena faham dia adalah dipanggil sebahagian daripada jentera pemerintahan di dalam sistem pemerintahan Islam. Baik, mari kita tengok sedikit lagi ulasan yang ada. Ulasan dia pun tak panjang pada malam ni, nanti kita boleh tambah lagi huraian. Penjelasan. Hadis ini berisi penegasan bahawa pokok-pokok pedoman dan sumber hukum, pokok-pokok pedoman panduan lah, dan sumber hukum bagi kaum muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi di sinilah iktibarnya, pelajarannya, bahawa sumber hukum, kita kata main source, daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah, sunnah yang sahih, mana hadis yang sahih. Kemudian jadi kenapa perkara ni kita mesti mempunyai kefahaman, mesti kita tahu dan faham dengan jelas bahawa sumber utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ulasan yang kedua, apabila tidak ada dalil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai sebuah perkara, maka seorang ulama ataupun mujtahid, ulama ni mana orang yang berilmu lah, kita kena faham perkataan ulama ni sebenarnya jamak, plural. Kalau satu orang dia panggil alim. Jadi kalau ramai ulama,
ya, maka seorang alim ataupun ulama ataupun mujtahid, mana orang yang dia nak berijtihad, boleh melakukan proses ijtihad, iaitu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum-hukum syarak terhadap persoalan tersebut. Jadi di sinilah kalau kita nak faham, seorang yang dipanggil mujtahid ni adalah orang yang berupaya untuk apa? Meneliti Al-Quran dan meneliti As-Sunnah. Dan mestilah dia mengerti, faham bahasa Arab ya, dengan mendalam. Kenapa? Ya, rujukan-rujukannya dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab bukannya kita kata bahasa bukan dia apa tahu secara apa lebih kurang, tapi tahu secara mendalam ya. Ini kita kata untuk menjadi seorang mujtahid tu dia mestilah orang yang mahir dalam bahasa Arab. Kenapa dia nak baca panggil apa ni source, sumber-sumber Al-Quran, dan dia pun nak membaca hadis-hadis dan juga mungkin perbincangan-perbincangan, apatah lagi dalam zaman kita hidup sekarang ni, maka mestilah orang tu ya mempunyai kemampuan yang tinggi lah. Baik, kita tengok dulu dia punya perbincangan ni tu. Okey, yang C tu ya, ada 4 sumber hukum syarak yang disepakati oleh para ulama ya, Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu sumber hukum syarak ni, satu Al-Quran, kedua As-Sunnah ya, ketiga ijma'us sahabah. Apa dia panggil ijma'us sahabah? Sepakat para sahabat ya dalam satu perkara tu. Jadi mereka tidak mengingkari ya mengenai satu perkara tu. Jadi sahabat ni mereka adalah orang yang hidup zaman Rasul SAW, dan mereka lah ya yang Rasul telah didik, bimbing, ajar, dan mereka mempunyai kefahaman yang mendalam mengenai agama Allah. Jadi mereka bila mereka sepakat, maka kita kata itu adalah dijadikan sebagai kita punya sumber hukum. Sumber hukum. Jadi bila ijma' sahabah, itu sebab bila kita nak faham suatu hukum tu, bila kita meneliti Al-Quran, meneliti As-Sunnah, dan kita meneliti ijma' sahabah. Mungkin dalam Al-Quran kalau kita tidak temui, mungkin dalam As-Sunnah kalau kita tidak temui, apa? Kadang-kadang perkara tu ada, kerana ilmu tu tak sampai kepada kita, maka kita teliti, tengok apa pula sahabat-sahabat punya kesepakatan dalam satu perkara itu. Dan kalau tak jumpa juga dalam ijma' sahabah, mana riwayat yang diterangkan sahabat mengatakan begini ataupun sahabat bermuafakat begini begitu, maka the next adalah qiyas dipanggil ya, qiyas. Jadi dikiaskan perkara itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun dengan sahabat. Jadi perkara-perkara ni kita hari ni hanya sebut secara umum sebagai tajuk sajalah. Jadi kalau nak mendalami apa yang dikatakan kias tu, maka perlu kita belajar. Jadi dalam bidang-bidang ilmu ni macam usul fiqh adalah satu cabang ilmu yang penting ya, untuk orang dapat asas kepahaman untuk memahami suatu hukum yang berkaitan dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah ada kias pun dia tidak temui, macam mana nak dikaitkan dengan perkara yang ditimbulkan itu, dan para mujtahid akan berijtihad dengan pandangan masing-masing, mengikut kemampuan yang mereka ada serta mereka menggali daripada 4 sumber ni. Kalau dia tak jumpa,
barulah dia akan berijtihad. Jadi hadis tadi adalah menerangkan secara umum bagaimana Rasul SAW ya bertanya kepada sahabat ni. Ya, jadi zaman sahabat kita tahu ya tempoh yang mereka diatur gerak tu ataupun waktu diatur gerak tu sebenarnya Rasul masih menerima wahyu dan keadaan pula terpaksa berjauhan dengan komunikasi yang amat terhad ya, melalui kita kata mungkin kena hantar messenger, kena hantar pesuruh naik kuda dan untuk sampai ke Madinah memakan masa, patah balik ke Madinah pergi ke Yaman contohnya makan masa, dan sedangkan ada perkara-perkara yang perlu diputuskan dengan segera. Jadi sahabat ya sebagaimana yang dia terangkan kepada Rasul tadi, kalau dia tak jumpa dalam Al-Quran, dia tak jumpa dalam As-Sunnah, habis dia akan makna dengan ilmu yang dah ada pada dia, dengan kefahaman yang dia ada, maka dia akan berijtihad. Namun bagi kita yang hidup di zaman yang lebih terkemudian, maka ulama-ulama daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka telah mengenal pasti dipanggil step-step berikutnya sebelum orang tu berijtihad, maka dia akan tengok kepada ijma'us sahabah, sepakat para sahabat. Contohnya lah macam kita kata, macam mana kita melihat bila Rasul SAW wafat, maka para sahabat dia bersepakat bahawa jenazah Rasul SAW memang perlu diurus, perlu dikebumikan, perlu kita kata diusulkan jenazah itu, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikebumikan. Namun mereka tahu bahawa ada perkara yang lebih penting yang perlu diselesaikan segera. Itu apa dia? Pengganti Rasul sebagai ketua pemimpin bagi umat ni kena dilantik lebih awal. Jadi kita tahu pengganti Rasul dipanggil khalifah, maka pengganti itu perlu dilantik lebih awal sebelum urusan jenazah tadi disempurnakan atau diteruskan. Maka sahabat-sahabat ni bersepakat bahawa yang tu kena dibuat dulu, dan tak ada sahabat yang mengingkari. Jadi bila mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah, maka dia memakan masa, adakan perbincangan dan untuk dapat keputusan. Maka selepas adakan perbincangan tu, maka barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dilantik menjadi khalifah yang pertama. Bila dah dilantik, maka Sayyidina Abu Bakar dialah yang seterusnya mengarahkan dan juga organize, bahasa kita, menguruskan urusan umat ni untuk disempurnakan jenazah Rasul SAW itu untuk dikebumikan. Maknanya ketua itu dilantik lebih dahulu, kemudian barulah jenazah Rasul sendiri disempurnakan urusannya. Jadi ini kita kata tengok bagaimana sepakat para sahabat perkara itu dibuat dan tak ada sahabat yang mengingkari. Dan ini merupakan sumber hukum bahawa pentingnya dilantik ketua pemimpin bagi umat Islam ini, khalifah contohnya. Dalam keadaan kenegaraan Islam tu dah pun ada. Ketika Rasul SAW wafat, sebenarnya kenegaraan Islam tu telah pun ada, telah pun berjalan, dan segala hukum hakam sistemnya berjalan. Yang tak ada adalah ketua yang satu tu, kerana dia dah wafat, dia dah meninggal. Maka sahabat tahu bahawa yang ini kena dilantik dulu. Dan kita tahu hikmah kenapa bila dalam proses kebumian jenazah tu pun ada timbul persoalan, ni nak kebumikan kat mana? Maka macam Sayyidina Abu Bakar, dia dah jadi khalifah dan dia pun ada maklumat, dan dia memberitahukan hadis bahawa apabila seorang Nabi dan Rasul tu wafat, di situ jugalah on that ground tu, di situ jugalah dia dikebumikan. Itulah yang
Rasulullah SAW baginda dikebumikan di rumah di mana baginda wafat, meninggal, itu di rumah Sayyidatina Aisyah, Ummatul Mukminin. Maka tu kita kata, dalam rumah tu sendiri, kerana tak dipindahkan pergi kuburan Baqi' ataupun tempat-tempat lain. Jadi di situ tu yang kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, sebenarnya tempat makam baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebenarnya di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kembali kita kepada perbincangan dalam penjelasan tadi. Baik, hadis ni menerangkan mengenai dengan pokok-pokok hukum syarak. Jadi kita kata bila pokok tu perkara yang utama lah, sumber hukum syarak ni. Dan kita pun tahu ada banyak hadis dan juga penjelasan daripada Rasulullah SAW yang terkait dengan perkara ni. Contohnya ada hadis yang Rasulullah SAW menerangkan, taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan kepada kamu ni dua perkara, dua urusan. Ma'in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apa saja kamu berpegang yang keduanya ini, takkan kamu sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Jadi ini di dua perkara yang Nabi kata aku tinggalkan. Sebenarnya bila kita meneliti kepada ijma' sahabah, kerana sahabat tu mereka mempunyai ilmu dan kefahaman daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apabila mereka bersepakat, mereka melaksanakannya, mereka berpegang kepadanya, maka kita tahu bahawa sahabat inilah yang sangat faham, yang sangat mengerti. Apatah lagi kalau kita tengok dalam pembagian hadis ni, ada hadis yang bersifat mutawatir. Maksudnya apa? Dari sekumpulan sahabat meriwayatkan kepada sekumpulan sahabat yang lain, macam kita kata hadis tu dia bukan satu orang meriwayatnya, sekelompok, dan dia berpindah kepada rawi berikutnya pun sekelompok juga. Dan dalam keadaan kita tahu bahawa mustahil sahabat-sahabat ni berpakat untuk berdusta, maka status hadis tu, ini riwayat jamaah dia panggil, maka ini very authentic, itu dia panggil mutawatir. Dan Al-Quran adalah contoh bagaimana periwayatan yang mutawatir. Maknanya a group of sahabat, dia hand over kepada segrup ataupun dia paskan kepada sekelompok sahabat yang lain, mana dengan bilangan ramai merewatkan yang sama, maka there's no doubt, itulah perkara yang benar-benar datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini kita kena faham, kalau tidak menemui sesuatu tu daripada Al-Quran, jadi ini dia panggil apa, bukan makna tak ada. Kadang-kadang ada ketika-ketikanya seseorang tu dia berusaha untuk memahami. Kadang-kadang dia tak terjangkau, tak perasan bahawa ada rupanya. Kadang dia tak perasan bahawa ilmu tu ada, tapi mungkin dia tak temui. Contoh ginilah, saya buat contoh yang simple. Ketika Rasul SAW wafat, Sayyidina Umar di peringkat awal terlalu berat baginya nak menerima bahawa Rasul dah wafat. Dia berpahaman bahawa taklah, dia macam Nabi Musa lah. Dia pergi jumpa Tuhannya, nanti dia akan balik. Bahkan dia bertegas, dia kata, siapa kata Rasul dah meninggal, dah wafat, siap engkau, nanti aku pancung leher engkau, jangan cakap sembarangan. Kenapa? Kerana begitu cinta dan sayangnya kepada Rasul sampai sangat berat bagi dia untuk menerima hakikat bahawa Rasul tu dah wafat, dah meninggal. Jadi dia punya pemahaman, dia kata dah, belum, dia belum meninggal lagi. Dia macam Nabi Musa pergi jumpa Tuhannya dan nanti dia akan kembali bersama dengan kita. Maka dia mundar-mandir dalam masjid, dan orang bila tengok Sayyidina Umar ni dengan keadaan begitu dan cakap begitu, orang tak sanggah dia lah. Orang duduk diam je lah, dan bukan dia orang semua setuju pun, tapi kita katalah dia tak disanggah.
Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang datang kemudian bila dia dah ziarah Rasul SAW, oh dia tahu Rasul dah wafat ya. Maka bila dia keluar masuk ke masjid, maka dialah yang mengingatkan Sayyidina Umar ya, dengan membacakan ayat Al-Quran ya, wa ma Muhammadun illa rasul ya, qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum ila akhir ayat. Jadi dia bacakan ayat ni, ya, Muhammad tu hanya rasul ya, apakah kalau dia mati ya atau dia dibunuh, engkau akan berpaling wahai manusia atas ya kaki engkau meninggalkan agama Allah ni. Jadi bila Sayyidina Umar dia dengar ayat tu dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia macam kita kata terkejut dan seolah-olah macam ayat tu baru turun. Dengan realiti yang sedang dihadapi itu, baru dia tersedar, ya Allah. Rupanya Allah dah ingatkan bahawa sampai masanya ya, afa in mata au qutila, apakah jika telah mati dia atau dia dibunuh, maka dia benar-benarlah Sayyidina Abu Bakar tu mengingatkan dia dengan ayat Allah sendiri ya, dengan Al-Quran tu sendiri, bahawa ya dah sampai masanya Rasul tu wafat. Barulah dia macam orang kata terduduk ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Maka barulah dia panggil pemahaman tu sampai kepada dia dengan realiti yang ada. Ini yang kita kata bahasa yang ataupun perkara yang saya sebut tadi, mungkin di peringkat awalnya dia tidak temui lagi. Tak sampai lagi pemahaman dengan realiti yang sedang dihadapi itu. Tapi Allah Ta'ala ya beri kefahaman yang lebih kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar juga yang memberikan penjelasan sehingga tidak ada lain yang membangkang bahawa sebenarnya memang benar Rasul ini telah wafat. Ini contohlah kita katakan, bukan tak ada dalil, ada tapi tak ditemui, tak dirasai, tak difahami dengan realiti waktu itu. Jadi begitu juga dalam perkara-perkara lain, kadang-kadang begitulah. Seseorang tu kadang-kadang dia usaha cari tak temui. Maka dia tengok pula pada as-sunnah. Kerana cari tak temui juga. Ya, dengan batasan ilmu yang ada, himpunan ilmu yang ada, mungkin ada orang lain yang ya telah berpeluang tahu dan juga ya meneliti perkara yang sama, maka bagi mereka yang tahu ya dia akan terus letakkan sesuatu keputusan itu, hukum satu perkara itu sebagaimana yang ada dalam nas-nas syarak yang ditemui. Jadi itulah kata peringkat untuk kita memahami apa Al-Quran, apa As-Sunnah, apa Ijma'us Sahabah, apa itu qiyas, lepas tu baru dipanggil ijtihad, apa itu dia. Sebenarnya perlu kita masuk kelas-kelas bimbingan yang lebih khusus ya untuk membicarakan kupasan mengenai apa yang lebih mendalam mengenai perkara-perkara itu tadi ya. Jadi itulah 4 sumber hukum syarak yang disepakati ya oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita dalam menghadapi realiti di akhir zaman ini, sebenarnya kita perlu sangat-sangat berhati-hati ya, berhati-hati dengan sangat-sangat. Kerana apa? Kerana musuh umat Islam dia berusaha macam-macam supaya orang jangan ikut ya apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Rasul. Apatah lagi dengan zaman kejahilan yang berleluasa hari ini, kita sebenarnya perlu membantu untuk apa? Untuk mendalami dan memahami realiti yang ada supaya jangan kita terperangkap dalam apa yang Allah beritahu bahawa Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh Islam, mereka mahu supaya umat Islam ni menyimpang daripada sumber yang kita kata sumber pokok ajaran Islam tadi. Ingin saya kongsikan ada ayat dalam surah Al-Baqarah
surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ya, ayat yang ke-120, yang mana Allah Ta'ala menerangkan bahawa Yahudi Nasrani memang berusaha macam-macam cara supaya umat Islam ni ikut cara mereka. Dan kalau umat Islam ni ikut cara mereka, apa jadi? Ni kita akan tengok iktibar daripada ayat ni, ya. Al-Baqarah, ya, ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Saya panggil kena Zainal lah, pasal tahu dia tadi baca terjemahan kena Zainal. Bagi saya relax kejap. Dengar tak? Tak dengar? Tidak pernah Lidin lah. Abang Lidin ada? Ada dah, insyaAllah. Baca terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan. Baik, inilah ayat yang mengingatkan kita bahawa musuh-musuh Islam mahu supaya kita ni menyimpang daripada kebenaran, menyimpang daripada Quran dan Sunnah, menyimpang daripada sumber-sumber hukum Islam yang kita bincangkan tadi. Maka kalau umat Islam ikut kehendak mereka, ikut perancangan mereka, maka Allah kata Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagi kita. Kita tak mau jadi macam tu. Mari kita tengok dulu perkata dalam ayat ni, terjemahannya, maksudnya. Walan, wa tu dan lan sekali-kali tidak akan. Jadi perkataan lan dalam bahasa Arab ni dia panggil nafi abadiyah, penafian selama-lamanya. That's why dari sudut balaghah ni very powerful punya meaning ni. Sekali-kali tidak akan. Tarda, ia redha. Ia redha ni ta tu ia, muannas tu, ia redha, ia berpuas hati. Anka, an dari ka engkau. Al-Yahudu oleh Yahudi itu, wa dan la tidak juga. Dan tidak juga irada angka daripada engkau, an-Nasara oleh Nasara itu. Jadi Yahudi dan Nasara ni dia takkan berpuas hati, takkan reda, takkan rasa senang terhadap engkau hatta sehinggalah tattabi'a engkau mengikut millatahum, millah mereka. Millah ni cara beragama. Cara mereka beragama. Jadi mereka ni cara beragama dia dah rosak, dah tak betul. Dah tak ikut kitab yang asli. Ini yang kita kata mereka mahu supaya umat Islam tu macam tu. Cara beragama, cara mereka. Mereka campur aduk hak dengan batil. Mereka mengingkari perintah Allah. Mereka mengada-ngadakan dalam agama Allah. Macam-macam lah yang bukan-bukan, yang tak betul. Yang mereka buat sehingga akhirnya, kesudahannya, mereka ni menjadi golongan yang al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai atas mereka. Mereka jadi golongan ad-dhalin. Jadi al-maghdub itu orang yang murkai atas mereka ni siapa? Al-Yahud, umul Yahud. Ad-dhalin, golongan yang sesat siapa? Golongan Nasara. Maka kedua-dua golongan ni mereka tak akan duduk diam. Dia akan buat macam-macam supaya engkau, wahai Muhammad, dan umat engkau ikut cara mereka beragama. Jadi dalam hal ini kalau kita tengoklah, umat Islam dah
dah ikut cara mereka ni dalam banyak sudut, ya. Dengan cara pegangan terhadap kitab Allah pun dah bermasalah. Pegangan terhadap sunnah Rasulullah pun bermasalah. Dalam melaksanakan sistem hidup pun bermasalah, baik dari sudut siasah politik, ya, ekonominya, pendidikannya, ya, perundangannya, sistem sosialnya. Jadi kalau dah kenegaraan pun dah tak ikut, maka yang lain-lain pun semua dah tak ikut Islam. Syariat dah tak diterapkan. Jadi ini kita tahu kesan daripada apa, Ghazwatul Fikr, perang pemikiran. Begitu juga Ghazwah Qital juga berlaku juga, ya. Umat Islam ditumpahkan darah, negeri-negeri kaum muslimin itu diserang dari segenap pelosok. Dan realitinya bahawa umat Islam kita hari ini dah ikut cara Yahudi dan Nasrani dalam beragama dalam banyak perkara. Kalau nak dibincang nanti perkara ni banyak, begitu mendalam, boleh kita kaji lagi. Seterusnya Allah kata, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, huwa, dia tu al-huda, Al-Quran. Jadi al-huda adalah nama bagi Al-Quran. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi petunjuk Allah sebenar-benar adalah al-huda, itu Al-Quran tu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wa tu dan lain lam, sesungguhnya, in jika, ittaba'ta telah mengikut oleh engkau, ahwa'a, hawa-hawa, hum mereka, ikut hawa nafsu mereka. Kita hawa nafsu diri kita pun kita dilarang untuk ikut. Bahkan kita ni kena jadi golongan yang wanahan nafsa anil hawa, orang yang menegah dirinya daripada hawa nafsu. Ini pula nak ikut hawa nafsu mereka, Yahudi dan Nasrani. Kalau ikut hawa nafsu mereka, ba'da, selepas, alladhi, yang, ja'aka minal ilm, telah datang ia kepada engkau daripada ilmu itu. Al-ilmi, ilmu daripada Allah, itu apa? Al-Quran. Ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala itu Al-Quran. Alamal insan ma lam ya'lam. Allah ajar manusia itu apa yang manusia tak tahu. Maka datang dah ilmu kepada engkau, itu datang ilmu daripada Allah, itu Al-Quran. Kalau ikut mereka punya sistem, mereka punya perancangan, mereka punya sistem siasah politik, kepimpinan, pengurusan, sedangkan Al-Quran melarang, Al-Quran menegah kita ikut mereka, ikut hawa nafsu mereka, ikut peraturan mereka, ikut hukum mereka, ikut cara mereka dalam mengatur urusan umat. Kita dilarang, ya. Kalau kau buat macam tu, Allah kata apa? Ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Tiadalah bagi engkau daripada Allah Ta'ala min waliyyin, daripada penjagaan, pemeliharaan, ya, wala nasirin, dan tidak juga pertolongan. Allah takkan jaga, takkan pelihara, dan takkan tolong kau. Kalau Nabi buat macam tu, itulah juga akibatnya. Kalau umat dia buat macam tu, begitulah akibatnya juga. Allah tidak akan jaga, tak akan pelihara. Jemaah yang dikasihi sekalian, kalau kita meneliti keadaan umat Islam di akhir zaman sekarang ni, macam-macam kita ni, ya, musibah menimpa, macam-macam masalah. Fasad telah zahir, nyata, berlaku. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahir fasad, kerosakan, kehancuran fil barri wal bahri, di daratan dan juga di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Bila kita ditimpa musibah, bala bencana yang macam-macam ini, Allah kata apa? Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bagi Allah rasakan kepada mereka sebahagian akibat apa yang mereka kerjakan.
la'allahum yarji'un, supaya mereka ni sedar, kembalilah ke pangkal jalan, kembalilah kepada kebenaran, kembalilah kepada ilmu dari Allah Ta'ala, kembalilah kepada kitab pedoman daripada Allah, kembalilah kepada hukum syarak tadi, sumber-sumber hukum syarak tadi, Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabah, qiyas. Dan kalau dah tak temui, maka berijtihadlah. Tapi dalam perkara-perkara pokok yang selalu kita bincang, dari sudut siasah kepimpinan, siasah tu maknanya pengurusan umat, nas Quran, nas As-Sunnah ni terang jelas. Itu sebab kita baca hadis-hadis tadi adalah nas As-Sunnah. Bagaimana kita perlu mengatur urusan umat ini. Maka tidak boleh kita ikut kehendak mereka. Tidak boleh kita mengikut sistem mereka. Tak boleh kita ikut rancangan mereka. Dalam semua perkara. Kerana apa? Islam ada cara dia sendiri dalam mengatur urusan umat ini. Dan ada hadis Nabi SAW yang Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal akan amalan laisa alaihi amruna, tiadalah atasnya dalam perkara itu perintah kami. Tak disuruh pun dalam Islam, bahkan dilarang pula. Maka perkara itu fahuwa raddun, maka tertolak perkara itu. Tak dikira sebagai amal soleh, tak dikira sebagai amal khair. Bahkan bila menderhaka kepada Allah, bila maksiat kepada Allah, itu yang mengundang bala bencana yang macam-macam. Bukan setakat itu saja. Bahkan bagi kita yang tahu bahawa maksiat kekufuran itu berleluasa, kita tak boleh duduk diam. Kerana Nabi bagi tahu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang di kalangan kamu melihat satu kemungkaran itu, falyughayyirhu biyadihi, naklah diubah dengan tangan dia. Maka ini iktibarnya. Maksud dengan tangan tu bidang kuasa. Yalah, kalau sebagai seorang individu, maka bidang kuasa ke atas dirinya, dia buat keputusan dan dia kena ambil tindakan, bertaubat, jangan terus buat maksiat, menyesal, taubatan nasuha. Kalau dia sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai bapa, sudah pastilah untuk isteri dan anak-anak dia yang bertanggungjawab depan Allah Ta'ala untuk membetulkan, supaya kembalilah kepada ajaran Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam komuniti, dalam masyarakat, dia mungkin diberi bidang kuasa sebagai komander, sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai pengerusi, sebagai head of department, maka dia bertanggungjawab terhadap orang yang di bawah kepimpinan dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Nabi kata setiap kamu ni adalah orang yang ra'in, yang menjaga amanah, dan dia bertanggungjawab atas orang yang di bawah tanggungjawab dia, ra'iyah, orang yang dia jaga. Maka apatah lagi kalau di peringkat kita kata siasah politik, ketua negara, ketua kerajaan, macam-macam istilah, ketua jabatan, ketua negeri, maka sudah pastilah semuanya kita kena kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang yang ada bidang kuasa tak buat, maka dia mengkhianati sebenarnya. Na'udzubillah. Bagi orang yang tak ada bidang kuasa, fa'illam yastati' fabilisani. Maka jika tiada dia berupaya, maka dia kena berusaha untuk membetul keadaan tu dengan lisan, maknanya beri nasihat, beri ingatan, beri pandangan. Maka tuliskan perkara itu. Kalau jauh sangat tak terdengar nak cakap, telefon ke, pakai WhatsApp ke. Jadi komunikasi supaya maklumat itu sampai. Kalau dah lemah sangat, ni lemah apa? Tengok hadisnya akan menerangkan berikut. Lemah macam mana tu? Kalau dah lemah, kalau dia tak upaya, fa'il lam yastati' fabi qalbi. Maka tak upaya dengan lisan, maka fabi qalbi, dengan akal fikirannya. Maknanya apa? Dia kena meneliti, mengkaji perkara tu, dan dia mesti ada ilmu dan pemahaman yang betul
tidak boleh setuju, tidak boleh redha, tidak boleh dia mengekalkan apatah lagi menyokong, mempertahankan kebatilan, tak boleh. Jadi paling kurang dia kena mempunyai pendirian yang betul. Sebab fabi qalbih tu kerana akal fikiran tu guna untuk memikirkan dan memahami satu perkara dan mengambil pendirian yang betul. Tidak setuju, tidak redha, bahkan benci kepada maksiat dan kekufuran yang dilihat terang-terang berlaku. Wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Lemah iman tu. Mana mungkin kita suka berada dalam keadaan iman yang lemah. Maka kita mesti berusaha kepada tahap yang lebih kuat imannya, iaitu fabilisan ni. Itu mengingatkan, menyampaikan. Wa tawasaw bil haq. Pesan memesan dengan kebenaran. Ayat lain wa tawasaw bis sabr. Pesan memesan dengan kesabaran. Wa tawasaw bil marhamah. Pesan memesan dengan kasih sayang. Maka itu menyampaikan. Pasal Nabi kata pun apa? Balighu'ani walau ayat. Sampaikan daripada aku ni walaupun satu ayat. Maka di sinilah peranan kita semua. Mana we just cannot keep quiet and do nothing. Dan dalam riwayat lain Nabi kata apa? Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tiada selepas yang demikian itu iman walaupun sebesar biji sawi. Ini bahaya. Kalau dengan kemungkaran kemaksiatan, apatah lagi kemungkaran kemaksiatan yang besar, dibiarkan saja. Itu ada refleksi keimanan. Dikuatiri iman pun dah tergadai. Apatah lagi kalau dia memperjuangkan ataupun mempertahankan kebatilan kemungkaran yang besar. Nauzubillah. Jemaah sekalian, kita dah hampir ke penghujungnya. Jadi itulah sedikit tadi huraian tambahan mengenai hadis yang kita baca tadi. Jadi sebagai penutup, saya mengajak kita supaya apa? Kita kembangkan ilmu pemahaman yang kita ada ni, kita kongsikan kepada yang lain supaya nanti ia menjadi apa? Menjadi amal khair dan juga membawa pahala berterusan. Dalam surah Yasin ayat yang sering kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah kata sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang mati itu. Dan kami, itu Allah Ta'ala, Allah kata kami tuliskan ma qaddamu, apa yang mereka telah dahulukan. Jadi apa yang kita buat di dunia ni, semuanya yang kita sebenarnya pendahuluan untuk hari akhirat. Wa atharahum, dan Allah kata Allah akan tuliskan juga atharahum, itu bekas-bekas peninggalan mereka. Maka kalau dakwah ni kita hidupkan, kalau ilmu ni kita kembangkan, dan kalau umat ni kita bangkitkan, semoga dengan usaha kita ni menyumbang kepada umat ni bangkit, berjuang untuk tegakkan agama Allah, tegakkan syariat Allah. Dirikan semula apa yang Rasulullah kata, thumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah, akan ada semula sistem pemerintahan Islam ikut cara kenabian. Jadi perkataan khilafah itu sebenarnya sistem pemerintahan Islam yang akan ada semula. Nabi kata apa? Ala minhaj nubuwah, atas cara kenabian. Jadi standard tu, benchmark tu bukan ikut cara yang sembarangan, tapi ala minhaj nubuwah, atas cara kenabian. Jadi nak mewujudkan semula kenegaraan Islam, cara Nabi, dan kemudian melaksanakan sistem politik siasah pemerintahan Islam juga cara Nabi, maka sudah pastilah kita kena ada ilmu, dan kita kena berusaha untuk mengkaji perincian-perinciannya. Kalau kita tahu secara umum saja, itu bukan cara ala minhaj nubuwah, dan of course kita tak mampu buat seseorang. Maka kita kena berta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah kata jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. So kita kena saling bantu-membantu, sokong-menyokong, saling memperkukuhkan, dan saling memberi motivasi dan rasa supaya terus kita istiqamah di atas kebenaran ini, insya-Allah. Jadi itulah pada malam ini perkongsian bersama dengan saya. Kita akhiri majlis dengan kita baca doa, dan lepas doa nanti dan kita tutup majlis. Bolehlah kalau ada interaksi perbincangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala
أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Alhamdulillah, itulah dia yang sempat kita